Morfologi dalam Kamus Linguistik 1997 menjelaskan morfologi ialah cabang tata bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan golongan kata. Menurut Abdul Hassan 2005, morfologi merupakan bidang linguistik yang mengkaji bagaimana perkataan dibina. Kajian ini dilakukan terhadap unsur-unsur yang membentuk perkataan, proses-proses membentuk perkataan dan bentuk-bentuk perkataan yang dihasilkan. Tugasan BML 3053 iaitu morfologi bahasa Melayu pada kali ini ialah mengenal pasti sekurang-kurangnya 5 perkataan baru dan penerangannya dari segi bentuk kata, golongan kata, segi etimologi dan penggunaan perkataan tersebut dalam konteks sebenar. Bentuk kata ialah rupa unit tata bahasa sama ada berbentuk tunggal atau mengalami proses pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Penggolongan kata merupakan penjenisan kata berasaskan fungsi tata bahasa. Dalam bahasa Melayu terdapat 4 golongan kata iaitu kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata tugas. Dari segi etimologi ialah cabang ilmu linguistik yang belajar berdasarkan asal-usul suatu perkataan. Bahasa Melayu mula menerima pengaruh asing sejak zaman bahasa Melayu kuno dengan menerima pengaruh bahasa Sanskrit. Diikuti bahasa Melayu klasik, menerima bahasa Arab dan bahasa Melayu moden menerima bahasa Eropah. Antara perkataan baru yang dapat saya kenal pasti ialah pandemik. Pandemik ialah peminjaman daripada Yunani yang membawa maksud wabak penyakit yang tersebar dengan begitu meluas, sama ada sehingga ke seluruh wilayah benua atau dunia. Pandemik merupakan kata tunggal iaitu kata yang berdiri sendiri tanpa menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan pemajmukan. Menurut Tata Bahasa Dewan, terdapat sekurang-kurangnya 2 jenis kata tunggal iaitu kata tunggal satu suku kata dan 2 suku kata atau lebih. Perkataan pandemik ini kata tunggal 3 suku kata. Polanya ialah KVK, KV, KVK. Ia termasuk dalam golongan kata nama. Contoh penggunaan dalam konteks sebenar terdapat dalam suratan akhbar iaitu patuh norma baharu kunci bebas pandemik, patuh SOP vaksin terbaik perangi pandemik COVID-19, elak gelembung pasaran hartanah pasca pandemik. Selain itu, fleksibel. Fleksibel ialah berasal daripada bahasa Inggeris yang bermaksud boleh diubah atau disesuaikan dengan mudah. Kata fleksibel ialah kata tunggal 3 suku kata. Polanya ialah KVKK, KV, KVK. Kata kefleksibelan merupakan bentuk kata yang menerima imbuhan dinamakan sebagai kata terbitan. Perkataan kefleksibelan ialah morfem terikat terbahagi yang diapit oleh imbuhan apitan ke-an. Petikan penggunaan kata fleksibel dalam keratan akhbar, pengukuhan organisasi yang lebih fleksibel. Kata baru yang saya dapat kenal pasti yang seterusnya ialah platform. Platform mempunyai banyak maksud. Salah satunya ialah dasar prinsip sesuatu parti politik dan asas perjuangan. Platform berasal daripada bahasa Inggeris. Ia tidak boleh menerima sebarang imbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Platform ialah kata tunggal 2 suku kata di mana polanya KKVK, KVKK. Ia tergolong dalam golongan kata nama. Penggunaannya dalam konteks sebenar yang saya dapati dalam korpus digital Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sementara Bank Idea meningkatkan peluang pembiayaan kepada komuniti, pelaburan dan usahawan. Ia juga bertindak sebagai platform untuk mencari peluang perniagaan lain, termasuklah jualan dagangan, usaha sama dan perjanjian pelesenan. Selanjutnya, subversif. Subversif daripada bahasa Inggeris bermaksud bertujuan untuk melemahkan dan memusnahkan sesuatu sistem politik, kerajaan, agama dan lain-lain dengan menjalankan aktiviti-aktiviti tertentu secara sulit. Ia adalah kata tunggal 3 suku kata. Polanya ialah KVK, KVK,
KVK. Subversif tergolong dalam kata nama. Katanya, keadaan ekonomi tidak menentu sekarang yang tidak memberi jaminan pekerjaan kepada pelajar turut dikhawatiri menambah rasa bimbang pelajar sehingga mendorong mereka menyertai kegiatan subversif. Contoh ini diambil oleh saya menerusi dengan Karpus Digital. Di samping itu, member yang bermaksud rakan, kawan baik daripada bahasa Inggeris. Member merupakan perkataan yang sering digunakan oleh para warganet pada masa kini. Member tergolong dalam kata nama dan hanya berbentuk tunggal sahaja. Ia tidak boleh mengalami apa-apa proses sama ada pemajemukan, pengimbuhan dan sebagainya. Ia kata tunggal dua suku kata di mana polanya KVK, KVK. Penggunaan member dalam konteks sebenar ialah, bukankah dia kepingin jumpa member lamanya? Perkataan terakhir yang saya dapati ialah oleng. Oleng membawa maksud berayung-ayung, bergoyang-goyang ke kiri dan kanan, terumbang-ambing. Oleng merupakan kata tunggal, manakala mengoleng-oleng dan olengan kata terbitan. Koleng juga membawa maksud yang sama dengan oleng. Tergolong dalam kata adjektif cara yang memberi pengertian keadaan kelakuan atau ragam sebagai penerang kata nama. Saya mendapati perkataan ini dalam sebuah puisi yang berjudul Sangkakala Cinta. Penggunaannya dalam kehidupan ialah sampan oleng keras dibanting gelut dan arus. Sekian saja daripada saya, Nur Atikah Ayuni binti Abdullah.